أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح علينا بفتوح العارفين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dekat Allah ilmu. Sedangkan saya tak ada kuasa untuk duduk majlis ilmu tanpa pilihan dari engkau. Baru dah rasa syukur, terima kasih. Rasa terima kasih. Ditolong oleh Allah. Betul tak? Jadi bila kita rasa berterima kasih pada Allah itu ialah Allah akan natijahkan kesyukuran kita itu dengan pilih lagi kita buat, pilih lagi, iaitu wa in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang berterima kasih pada Allah akan suatu nikmat kebaikan, maka Allah akan tambah lagi nikmat tadi. Besok Allah bagi dia solat lagi, Allah bagi dia lagi kita solat lagi, tu syukur. Besok Allah bagi kita pilih solat lagi syukur, Allah lagi pilih. Itulah maksud merasai ditolong oleh Allah itu adalah punca kepada syukur. Bukan syukur saja, kadang-kadang kita syukur apa yang kita buat itu salah. Syukur apa yang kita buat salah, pasal kalau tanpa bantuan daripada Allah, kalau bantuan daripada Allah dapat tak kita buat amalan tadi? Tak buat. La haula wala quwata illa billah, tak mampu. Sebab dia lah yang membantu kita. Jadi syukurlah pada Allah. Mudah-mudahan dengan kita syukur itu Allah istiqamahkan kita, Allah kekalkan kita dalam rahmatnya, kekalkan kita dalam taufik hidayahnya, kekal dalam pemilihannya untuk melaksanakan ketaatan dan juga menyempurnakan kehambaan kita, menyempurnakan kehambaan kepada Allah Ta'ala. Untuk menyempurnakan kehambaan ni tuan-tuan, dia tak boleh dah masuk kubur, dia tak boleh dah masuk kubur, dah tak boleh nak sempurnakan kehambaan, tak boleh nak sembahyang, tak boleh nak taat, bahkan bukan taat, nak mengingkari perintah pun dah tak boleh dah, apatah lagi taat. Jadi untuk melaksanakan dan menyempurnakan kehambaan tu ialah di dunia ni. Satu para ulama sufi kata, di dunia inilah suatu destinasi yang terlalu penting. Dunia ni memang tak penting tuan, dunia kan memanglah, maksudnya keduniaan tu tak penting, tapi dunia ni tempat kita nak berusaha bagaimana akhirat kita jadi baik. Nak usahakan bagaimana akhirat kita terjamin. Di mana? Kubur. Tak boleh. Dia orang kata, Ustaz macam mana ni? Tak apalah, nanti masuk kubur saya fikirlah Ustaz. Tak dapat dah. Bila awak nak semayang ni, tak payahlah sibuk-sibuk Ustaz, bagaimana akhirat awak ni? Nantilah saya masuk kubur baru saya fikir. Tak ada dah tuan-tuan. Tak boleh nak fikir dah. Pada masa tu ialah hanya menerima saja balasan, sama ada balasan tu berbentuk kebaikan ataupun balasan berbentuk malapetaka dan azab. Itulah. Jadi mudah-mudahan Allah beri kita perlindungan, Allah Ta'ala beri kita taufik, beri kita petunjuk, hidayah dalam melaksanakan ketaatan dan kehambaan pada Allah Ta'ala. Dan ketaatan dan kehambaan itu tidak terhenti kepada solat kita saja, tidak terhenti pada tilawatul Quran, tidak terhenti pada zikir, tetapi ketaatan dan kehambaan itu ialah apabila ada bahagian penglibatan kita dengan makhluk Allah yang lain, bermasyarakat, mengasihi jiran kita, menyayangi saudara Islam kita, bahkan mensyukuri nikmat yang mereka dapat pun merupakan satu bentuk ibadah. Syukur, ya Allah terima kasih ya Allah, Ajah tu dah sihat ya Allah, syukur terima kasih ya Allah. Syukur, makna
pengibadatan kita tu tidak berhenti pada diri kita saja, bahkan ibadah kita tu melihat di seluruh ciptaan Allah itu. Bila nampak ada anak kawan jiran kita tu berjaya dalam peperiksaan, kita mengucapkan terima kasih, syukur pada Allah Ta'ala kerana memberikan anak buah kita ni kejayaan, dapat berkahwin dengan orang yang baik dan sebagainya. Itu kalau kita sakit hati dengan orang tu, maknanya kita tak syukur. Patut kita berterima kasih kepada Allah kerana dengan sebab perkahwinan tadi dia dapat mengembangkan zuriatnya. Dengan sebab dia meniaga, buat kata jom tuan kita support dia meniaga kan. Itu tanda syukur. Tanda syukur kerana dia tak mencuri, kita tolong dia berniaga kan. Jadi begitulah menyempurnakan kehambaan kepada Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah kita mengwalik pengajian kita di muka surat 81 pada menyatakan sifat kalam. InsyaAllah sebelum kita mulakan pengajian kita, sama-sama kita mulakan pengajian kita ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif hafizahullah wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid darain. Amin. Sifat kalam. Pada menyatakan sifat kalam. Sifat kalam adalah sifat yang terakhir dalam perbahasan sifat ma'ni. Sifat terakhir dalam sifat perbahasan sifat ma'ni, bukan sifat terakhir pada Allah. Sifat terakhir dalam perbahasan yang kita bahaskan ni adalah sifat ma'ni sekarang ni, dan perbahasan yang terakhir pada sifat ma'ni ialah sifat kalam. Apakah maksud kalam? Kalam itu ialah berkata-kata, berbicara. Kalau orang kata bercakap, bagaimana firman Allah dalam Quran, wa kallamallahu Musa taklima, dan berkatalah Allah Ta'ala dengan Musa dengan berkataan yang sebenar-benarnya. Maksudnya perkataan yang sama ada penceritaan, perkhabaran, syariat dan sebagainya yang berkaitan dengan apa yang Allah hendak sampaikan. Berkata-kata Allah ni ialah sebenarnya Allah nak sampaikan apa yang dia nak. Bukan bercakap tak tentu arah macam itu, kadang-kadang cakap tak tentu arah kan. Allah tidak, Allah bercakap apa yang dia nak dan apa yang dalam ilmu Allah. Dan mustahil Allah Ta'ala itu bakamun, iaitu bisu ataupun kelu. Dalam bahasa Patani kelu ataupun tidak mampu berkata-kata ataupun diam. Baik. Berkata-kata Allah Ta'ala tanpa bermulut, seperti kita kan. Jadi sifat kalam ni adalah sifat makna. Makna ni maksudnya ialah, contoh makna ni macam kita lah, Zaid bercakap. Zaid bercakap. Maknanya apa? Maknanya Zaid bercakap dengan mulut. Ataupun kita kata orang bisu itu berkata. Dia faham tak? Mungkin dia berkata melalui bahasa isyarat. Mana dia masih berkata-kata. Dan Allah Ta'ala berkata-kata juga, tapi dengan maknanya Allah berkata dengan sifat dia, sifat yang berkata-kata ataupun sifat yang berbicara. Ataupun kita kata Allah berkata-kata dengan sifat kalam, dengan sifat kalam tanpa suara. Kita ada suara, burung ada suara tak? Ada kan? Siamang tu tak tuan-tuan? Ada orang kan? Lain macam siamang ni kan? Itu dia punya suara lah tu. Kemudian ada tanpa tarkib, tanpa ada pemisah-misah. Contohnya permisah-misah ni, dari satu perkataan ke satu perkataan itu ada pemisah, betul tak? Contoh, saya hendak pergi ke masjid. Betul, mana ada enam patah perkataan. Dia tersusun. Ada awal dan ada akhir. Berkata-kata Allah ini tidak ada awal dan tidak ada akhir, dan tidak bersusun-susun seperti manusia, ataupun tidak bersusun-susun seperti selain daripada Allah.
iaitu para malaikatnya ke, jin ke, iblis ke, sebagainya. Tidak ada dahulu dan kemudian, tidak bertertib, tidak berhuruf, tidak berbaris. Jadi kalam Allah ni berbentuk qadim. Berbentuk qadim. Iaitu qadim ni tidak berbentuk sedia kala. Kita berkata-kata bila tuan-tuan? Sejak bila kita boleh berkata-kata? Paling kurang umur kita 2 tahun lah, Tok Haji paling kurang lah. Itu panggil mama tu je kan. Nak minta air tak ada tuan-tuan. Mak, umur setahun mak susu tak ada. Mana dia ada bahasa yang sesuai kepada dia. Paling pun dia beranak-anak, dia tahu menangis je kan. Jadi Allah Ta'ala tu berkata-kata sejak bila? Sejak sedia kala, sejak azali lagi qadim. Sejak azali, sejak dahulu, bukan sejak dahulu, maksud sejak sedia kala. Sejak sedia kala Allah tu dah berkata-kata. Namun perbahasan yang ini ialah menunjukkan kalam yang ada pada diri Allah. Itu kita kata kalam nafsi, kalam yang ada pada diri Allah. Maknanya satu makhluk pun tidak akan memahami apa yang hendak dikhabarkan oleh Allah Ta'ala. Apa yang Allah nak kata, mana Allah berkata-kata dengan diri dia, berkata-kata, berbicara dengan dirinya tanpa suara, tanpa huruf, tanpa ujung pangkal, tanpa ada susunan. Siapa boleh faham? Boleh faham tak? Tidak boleh. Macam dulu kami dia bawa contoh kan, contoh kita beli kaset. Kita kata beli apa tu? Oh ni lagu baru ni. Lagu baru. Katakan sebut nama band lain pula kan. Jadi sebutlah nama apa? Sweet Charity ke apa kan. Ni Sweet Charity ni ayah saya dulu ni. Ramli Sirap dulu ni lagu kan, contohlah. Tapi tak ada orang beli kaset tu letak kat telinga tuan-tuan. Oh, dah layan tu. Buat apa tu? Layan lagu tu. Boleh tak dia layan lagu tu? Dia ambil kaset tu letak kat sini kan. Itu sikit hari datang ambulan tu kan. Kan? Sikit hari datang ambulan tu dah ambil ganggu kacau orang dah. Caranya ialah dia letakkan dalam radio, tekan play, baru dia memainkan lagu tadi dengan alat-alat dia. Barulah kita boleh faham apa yang kaset tu nak kata. Selagi tu tak boleh faham. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ada pada diri Allah tu kata-kata yang difahami oleh Allah saja, yang diketahui oleh Allah Ta'ala saja. Dan Allah Ta'ala berkata ni bukan ada masa, tidak ada kaitan dengan masa. Sebab masa ni macam kita kan, saya cakap ni daripada lepas maghrib sampai isyak, mana berkata jalan. Macam tu dikatakan Allah itu perkataannya ataupun berbicaranya kidam. Kidam tu sedia kala, tidak dipengaruhi masa, tidak dipengaruhi oleh masa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata itu berbentuk nafsiyah, bentuk nafsi diri dia. Namun ada juga ulama kata, bagaimanakah Nabi Musa berkata-kata dengan Allah? Tadi ustaz kata hanya Allah saja yang faham kan. Ni ada perbahasan juga. Jadi sini ulama mengatakan, saya ringkaskan tuan-tuan, ulama mengatakan bahawa ada dua kita boleh jadi sebagai sebab kefahaman bagaimana Allah SWT nak bagaimana seseorang hamba memahami kalam Allah atau berbicara dengan Allah Ta'ala, seperti Nabi Musa, seperti Rasul kita SAW berbicara dengan Allah Ta'ala. Antaranya ialah pertama, ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kemampuan pada hambanya, memberi kemampuan kepada hambanya untuk memahami apa yang hendak disampaikan oleh Allah. Kalau Allah izinkan, boleh tak kita faham? Boleh, tak ada masalah. Iblis pun boleh bercakap dengan Tuhan kan. Bila Iblis kata kan, bila Allah Ta'ala tanya dia, apakah yang menyebabkan engkau tidak mau sujud pada Adam? Maka Iblis kata pada Allah, ana khairu minhu, khalaqatahu min tin wa khalaqtani min nar.
khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kerana aku tak mau sujud pada Nabi Adam AS, kerana dia itu diciptakan daripada tanah, dan aku pula diciptakan, maksudnya nak bagi itu kemuliaannya itu kerana diciptakan daripada api. Kan dia ada sesi berbual dengan Allah di situ, ada berbicara dengan Allah. Di situ ulama kata Allah Ta'ala beri kemampuan kepadanya untuk memahami dan menyampaikan apa yang hendak disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Yang kedua ialah Allah mencipta suara, Allah mencipta bunyi-bunyian yang boleh difahami oleh seseorang hamba. Seperti mana kalau kita boleh jadi Allah SWT menciptakan daripada bunyi-bunyian angin tadi berbentuk suara yang boleh difahami, ataupun Allah SWT memberi apapun makhluknya, daripada makhluk tadi melontarkan suatu suara yang boleh difahami oleh seseorang. Boleh saja, tak ada masalah kalau diberi oleh Allah Ta'ala. Mana ni kedua-dua perkara ini tak lepas daripada kudrah Allah. Maksudnya dengan kudrat Allah itu, Allah SWT mengizinkan ataupun menyingkapkan tabir hijab dia, pendengaran dia pada Allah Ta'ala, maka dia boleh dengar dan boleh memahami apa yang Allah hendak katakan. Dan kedua ialah Allah SWT juga dengan kudrahnya menciptakan sesuatu yang boleh difahami oleh hambanya, sama ada suara ke, bunyian ke, perkataan ke, ataupun lauh ke, dan sebagainya. Jadi itu hanya sesuatu daripada kudrah Allah. Maka apabila perkataan itu didengari oleh makhluk, perkataan yang Allah nak sampaikan didengari oleh makhluk, maka makhluk hanya mendengar bentuk lafzi saja, berbentuk kalam yang berlafaz, yang ada awal, yang ada akhir, yang ada baris atas, baris bawah yang berhuruf. Kerana manusia tak mampu memahami apa yang Allah SWT Allah SWT, kalam Allah SWT pada diri Allah. Manusia hanya boleh faham ialah apabila ada susunan perkataan, ada huruf, ada bunyi-bunyian, ada awal dan akhir, baru manusia tadi boleh faham. Maka kefahaman manusia tadi itu bergantung pada kalam yang ada lafaz-lafaz saja. Saya hendak pergi ke sana, saya hendak pergi, berkata Nabi Musa AS, berkata Nabi SAW. Itu dalam bentuk mana Allah SWT yang maksudnya kalam-kalam Allah yang berbentuk lafaz. Namun inilah dikatakan kalam yang baharu, kalam yang baharu. Dia tidak ada, maksud kalam yang baharu ini menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala menciptakan suatu perkataan yang boleh difahami oleh makhluknya, seperti Al-Quran. Al-Quran ini adalah kalamullah, betul tak? Kalau kita tengok kat Al-Quran itu berada di bawah, di lantai, makcik-makcik apa baik, cepat-cepat ambil kan. Siapa marah pula, siapa punya kojol letak Quran bawah lantai ni, betul tak? Kalau anak-anak kita buat macam tu, memang gelap masa depan ni tuan, memang kena sesah, betul tak? Pasal dia hanya kalamullah yang mana berbentuk lafaz, yang mana ada permulaan surah tadi daripada surah Al-Fatihah yang diakhirkan dengan surah An-Nas. Itu lafaz, berbentuk baharu. Al-Quran yang kita pegang tu baharu, yang pegang ni. Memang ada satu perdebatan antara kaum Mu'tazilah dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kan? Kisah Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarakan kerana Mu'tazilah mengatakan Al-Quran ni makhluk, Al-Quran ni baharu, Al-Quran ni baharu. Tapi Imam Ahmad kata Al-Quran itu ialah qadim. Boleh faham? Sebenarnya apa yang nampak tak? Ada macam kontra sikit apa yang saya kata. Saya kata tadi Al-Quran tadi makhluk, Al-Quran ni makhluk, hudus, baharu lah. Tapi Imam Ahmad kata Al-Quran itu qadim, betul? Imam Ahmad rahimahullah
Berkata qadim itu kerana Mu'tazilah mengatakan bahawa Al-Quran yang sebenar itu qadim. Mengatakan Al-Quran yang sebenar itu makhluk, iaitu kalam yang ada pada Allah tu makhluk, iaitu mana Allah berbicara tu, suara Allah yang ada suara sebagai itu makhluk. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah kata tidak, Al-Quran yang ada sisi Allah itu dalam bentuk qadim. Al-Quran yang mana bentuk qadim? Al-Quran yang ada pada kalam nafsi Allah tu. Sebab Al-Quran ini adalah sebahagian saja daripada kalam Allah, bukan keseluruhan daripada kalam Allah. Kalam Allah ni tidak ada awal dan tidak ada akhir. Bukan maksudnya non-stop, faham tak? Non-stop ni maksudnya berjalan, berkata-kata je. Maksudnya qadim Allah tu tidak dipengaruhi permulaan dan stopnya tu. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah kata qadim itu, Al-Quran yang dikatakan qadim itu ialah Al-Quran yang ada pada sisi kalam Allah, yang ada pada sisi kalam Allah, yang Allah berkata-kata dengan diri dia sendiri tadi itu yang qadim. Tapi bila Allah Ta'ala nak sampaikan kepada hambanya apa hasrat Allah, apa yang Allah nak bagi tahu, maka Allah Ta'ala mengarahkan pena ataupun kolam wenang kan, kolam ni bahasa Arab qalamun, pena, untuk menulis apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala hendak katakan. Boleh faham? Maka sejak kalam itu menulis di Lahul Mahfuz, sejak itu dah makhluk dah. Sejak itu lafaz itu dah jadi makhluk. Tapi bukan perkataan Allah jadi makhluk. Maksudnya apa yang Allah nak sampaikan dalam bentuk tadi itu Allah nyatakan dalam bentuk lafaz. Namun ia tidak sedikit pun mencederakan ataupun mengurangkan daripada kalam Allah yang ada pada diri Allah. Kerana kalam tadi itu, kalam tadi itu hanya menulis apa yang hendak dikatakan oleh Allah Ta'ala. Boleh faham? Dalam Lauhul Mahfuz pula hanya sebahagian saja yang diturunkan di muka bumi, seperti Al-Quran, seperti Injil, seperti Zabur, Taurat dan suhuf-suhuf yang lain yang Allah hendak sampaikan. Namun itu semua kalam Allah, tapi cuma kalam Allah yang sebenar Al-Quran itu ialah bukan sekadar petunjuk, pedoman, tetapi sebagai mukjizat. Kalau kalam-kalam Allah yang lain seperti Injil dan sebagainya itu Allah tak turunkan sebagai mukjizat, tapi Allah turunkan sebagai panduan. Namun dia dirosakkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Namun Al-Quran ini juga diturunkan sebagai kalam Allah dan dikatakan sebagai mukjizat. Kerana itu apabila orang cuba ubah Quran tak boleh, kerana dia mukjizat. Nak tukar macam mana Al-Quran? Orang tahu kalau baca salah, makna salah, semua lari. Contohnya orang baca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Cuba orang tukar la a'budu ma ta'budun, berbeza. Orang baris, bukan baris tetap sama, tapi bacaan harakat lain. Berbeza dengan la a'budu ma dengan la a'budu ma. La a'budu ma maksudnya benar-benar kami sembah apa yang kau sembah. Kalau la a'budu ma, kami tidak menyembah dengan apa yang kau sembah. Berbeza. Itu dia antara mukjizat Al-Quran tadi. Antara mukjizat Al-Quran lagi apa? Alif Lam Mim. Itu pun dah tak boleh nak terjemahkan apa benda. Apa yang Allah nak sampaikan sebenarnya, itu dah. Jadi apa yang dalam Al-Quran itu bila dah ditulis dalam Lauhul Mahfuz, diturunkan ke dada Nabi SAW, disampaikan oleh lisan Nabi yang mubarak, disampaikan kepada para sahabat tulis kepada papan, tulis kepada kulit-kulit tamak, kulit-kulit pokok, tulis di kulit-kulit binatang. Itu Al-Quran yang telah jadi baru. Dan bentuk baru tadi itu maksudnya inti itu sama dengan apa yang ada pada Allah. Inti tu tak? Contohnya dalam Al-Quran, la taqrabuz zina, janganlah kamu
mendekati zina, ataupun wa aqimus solah wa tarka'u ma'ar raki'in warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah solat serta rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi semua, walaupun lafaz itu berbentuk lafaz, namun perintah itu, pengertian intinya tadi itu memang daripada Allah. Inti dia, inti. Allah, adakah Allah Ta'ala SWT memerintahkan kita solat? Ya, betul. Maksudnya kita nak tahu melalui kalam Allah yang Al-Quran ini, dalam bentuk lafaz tadi. Dengan lafaz kita, contohnya Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah kami tetapkan kamu berpuasa. Tapi tak adalah Allah baca ayat tu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Faham? Faham tak eh? Sebab itu hanyalah kalam lafaz, kalam yang makhluk baca. Tapi di sisi Allah lebih sempurna. Kalam yang ada pada Allah lebih sempurna, iaitu memang Allah yang tetapkan puasa itu pada umat Islam. Untuk mengetahuinya ketetapan puasa tersebut, maka Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW, maka lidah Nabi yang daripada bangsa Arab keluar perkataan daripada bahasa Arab untuk mengetahui perintah tadi. Faham? Ataupun kita contoh lagi, tuan-tuan naik kereta nak pergi Kuala Lumpur, senang kan? Pergi Kuala Lumpur, nampak tak perkataan Kuala Lumpur? Kuala Lumpur 37 km lagi, betul tak? Adakah kita melihat Kuala Lumpur itu sebenar Kuala Lumpur? Adakah Kuala Lumpur yang bersignboard tu Kuala Lumpur yang betul, ataupun destinasi kita nak pergi tu Kuala Lumpur? Destinasi tu yang Kuala Lumpur, betul tak? Tak boleh kata itu Kuala Lumpur. Itu memanglah Kuala Lumpur, tu tulisan Kuala Lumpur. Tapi Kuala Lumpur yang sebenar nampak tak Kuala Lumpur yang sebenar ni? Kita hanya nampak sempadan Kuala Lumpur, masuk selamat datang ke Kuala Lumpur. Okey ya. Makna perkataan-perkataan yang kita tengok tadi itu menunjukkan hakikat yang ada pada di sana. Bila dikatakan Allah Ta'ala suruh solat dalam Al-Quran, bermakna hakikatnya daripada Allah. Allah yang perintah solat. Namun untuk menyampaikan perintah Allah itu, maka Allah Ta'ala sampaikan dalam bentuk huruf, dalam bentuk lafaz, supaya apa? Makhluk boleh faham, boleh mengetahui apa yang dihendak apa yang Allah SWT menghendaki kita ketahuinya. Berkata-kata ialah satu sifat yang tetap ada, maksudnya sifat yang azali, yang qadim, yang berdiri pada zat Tuhan. Berdiri itu bukan berdiri, maksudnya yang berada pada zat Allah Ta'ala. Dengan diri sifat kalam tersebut menunjukkan apa-apa yang diketahui oleh sifat pengetahuan, iaitu sebagai dalalah, sebagai dalil kepada apa yang diketahui dalam ilmu Allah. Itu Al-Quran. Al-Quran ini hanya menyampaikan maksudnya kalamullah ini, kalam Allah ialah Allah menyampaikan apa yang diketahuinya dalam ilmu Allah yang maha luas. Ilmu Allah yang maha luas dan juga ilmu Allah yang qadim. Kenyataannya ada seperti berikut. Seperti tuan-tuan tengok rajah di bawah, maklumat ilmu Tuhan. Maksudnya dalam ilmu Allah itu ada pengetahuan-pengetahuan yang diketahui oleh Allah secara qadim. Faham Secara qadim ni maksudnya Allah Ta'ala dah tahu. Bukan Allah Allah tak tahu sebelum tu, bahawa bila Allah dah belajar baru tahu, tidak. Allah mengetahuinya. Kita duduk di sini, belajar di sini, apa yang akan jadi, kiamat bila, berlaku bila, semua telah sedia kala diketahui oleh Allah, tanpa diajar, tanpa diberitahu, tanpa dischedulekan oleh sesiapa. Allah lah yang mengetahui segala perkara itu yang berlaku. Baik. Seperti pertama yang wajib, maka Allah Ta'ala dalam ilmu Allah ada tak perkara yang wajib yang hendak disampaikan kepada yang Allah SWT nak ceritakan tentang dirinya? Ada.
iaitu Allah Ta'ala menceritakan tentang dirinya, anallah innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, iaitu dari surah Taha Allah kata innani anallah, iaitu perkara yang betul-betul wajib ada dalam dunia, dalam yang betul-betul yang ada ialah Allah saja. Maka Allah menceritakan tentang adanya diri dia, tentang adanya diri dia. Mana Allah menceritakan tentang adanya dirinya. Tapi bukanlah begitu dalam Al-Quran ni. Allah kata dia kan Allah, bukan perkataan Allah itu merujuk pada Allah, bukan menunjukkan bentuk zatnya, keberadaannya, tetapi keberadaannya itu ada pada hakikat. Tapi ini sebagai dalil awak, inilah Allah, inilah Allah. Contohkan orang beli frame Allah, asal awak beli frame Allah, adakah itu Allah? Tak ada, itu bukan Allah Tuhan, itu nama Allah. Hakikat Allah tu ada pada diri dia, tapi kita tahu tak itu Allah? Tahu hakikat pada siapa? Adakah pada frame atau ada pada Allah? Ada pada Allah. Jadi untuk mengetahui Allah tu, tengoklah namanya dulu. Untuk mengenal Allah, kena kenal namanya dulu. Allah, lagi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus, Salamun, Al-Mu'min, Muhaimin, Azizul Jabbar, Mutakabbir, itu dan lain-lain. Dan kedua, yang mustahil, perkara yang tak layak pada Allah. Allah Ta'ala juga memberitahu juga perkara yang tak layak pada Allah, seperti lam yalid wa lam yulad innallaha thalisul salas. Boleh juga sesungguhnya Allah itu tidak seperti mana orang Kristian berkata Allah itu yang ketiga daripada tiga Tuhan, iaitu Tuhan Bapa, Tuhan Ibu dan Tuhan Anak. Orang Kristian kata Tuhan Bapa ialah Ruhul Kudus, Ruhul Kudus, iaitu malaikat Jibril, Tuhan Bapa. Kemudian Tuhan Ibu, iaitu Sayyidatina Maryam alaihissalam. Dan juga Tuhan Anak ialah Nabi Isa alaihissalam. Maka Tuhan itu tiga dalam satu. Tuhan itu tiga dalam satu. Mana satu Tuhan? Tiga-tiga Tuhan. Yang mana kita kena sembah? Anak Tuhan. Itu yang pening kan? Itu yang kelakar. Dan juga apakah perkara yang tak layak pada Allah lagi? Allah cerita lam yalid wa lam yulad. Allah tidak mempunyai anak dan juga tidak diperanakkan. Allah tak ada anak, seperti mana orang Kristian kata bahawa Nabi Isa anak Tuhan, ataupun orang Yahudi kata Uzair ibnillah, Nabi Uzair itu anak Allah. Allah tidak ada anak, Allah tidak ada anak, dan Allah bukan diperanakkan seperti agama Yunani kan. Agama Yunani kan, agama Yunani ni ialah agama yang mengatakan Tuhan bukan anak pinak. Anak Tuhan yang terakhir ialah Hercules. Anak Tuhan yang terakhir ialah Hercules. Hercules bin Zeus. Bapa dia Zeus, tu Tuhan. Zeus pun ada bapa lagi. Bapa Zeus tu ada datuk dia. Mana Tuhan tu tak seperti begitu. Kan? Begitu juga dengan agama selain Islam, atau agama Hindu. Yang mengatakan bahawa Tuhan, dia katakan ada Ganapati. Ganapati ni yang apa tu, yang dewa kepala gajah tu. Itu dia bagi Ganapati. Bapa dia Vishnu. Bapa dia Vishnu. Kan? Itu dia punya fahaman pada ketuhanan tadi. Maka itu bukan Allah. Allah beranak, tidak ada anak, dan bukan diperanakkan. Bukan diperanakkan. Maka itu Allah cerita juga tentang ketidaklayakan perkara-perkara itu pada Allah. Perkara yang tak layak pada Allah, seperti ada anak, ada sekutu pula. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara ataupun sebanding dengan Allah. Ada tak dalam dunia yang sebanding tu dengan Allah? Tak ada. Hidup mati semula pun, mati hidup semula pun tak jumpa orang satu orang zat dia, kudrah dia, iradahnya, kuasa sama macam Allah, tak ada. Mustahil. Dan juga segala perkara yang harus pada Allah Ta'ala, iaitu apa yang Allah dah kata, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan juga segala pekerjaan yang kamu lakukan. Allah ciptakan, Allah bagi tahu. Memang dia yang cipta alam ni, tuan-tuan. Dia tak cipta alam ni, betul tak? Tuan-tuan datang sini, betul? Datang solat. Siapa yang tolong tuan-tuan datang sini? Allah juga. Benar, Allah
menciptakan kita, dan Allah jugalah yang membuat apa yang kita lakukan. Kita mengaji tak? Kalau Allah tak bagi izin, kita boleh mengaji tak? Tak boleh lah. Pejam mata pun tak boleh tuan, kalau Allah tak izinkan. Mana di situ ialah Allah menciptakan kamu dan segala pekerjaan yang kamu lakukan. Maksud keterangan di atas adalah kalam itu sifat jua tidak berbilang-bilang, tetapi ia berbagai-bagai. Maka Allah Ta'ala, sifat kalam Allah tu satu je, namun penyampaian Allah berbagai-bagai. Penyampaian Allah berbagai-bagai. Apabila dipandang daripada sudut perkara yang dikatakan sebagai tempat ta'aluknya, yakni dalalah hanya keterangan seperti berikut. Bila dikatakan ia sebagai sesuatu petunjuk, kalam Allah ni sebagai satu penerangan, kalam Allah ni sebagai satu penjelasan ataupun point, maka apakah yang nak dijelaskan oleh Allah? Apa yang Allah nak jelaskan melalui Al-Quran, melalui kalamullah itu? Pertama ialah Allah nak menunjukkan kepada kalam amr, ataupun dikatakan sebagai suatu suruhan oleh Allah. Allah memerintahkan kita seperti mengerjakan puasa. Saya baca ayat tadi kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah memerintahkan kita berpuasa, memerintahkan kita berpuasa melalui kalam Allah, melalui kalam Allah daripada Al-Quran, daripada Al-Quran. Kedua, menunjukkan sebagai kalam nahi, kalam yang menunjukkan tegahan daripada Allah. Allah menegah sesuatu perkara itu daripada kita, seperti Allah kata kepada Nabi Adam, la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Allah kata, wahai Nabi Adam, janganlah kamu dekat dengan pokok itu, kerana kalau kamu dekat dengan pokok itu, jadilah kamu nanti orang yang zalim. Allah dah larang. Lagi apa Allah larang? Kata Allah kata dalam Quran, la taqrabu salatu wa antumul sukara. Janganlah kamu datang kepada solat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Nampak tak? Allah dah, maksudnya orang tengah mabuk, Allah kan? Mana boleh kan? Ataupun dalam keadaan pengsan dan sebagainya, tak boleh nak solat. Maka larangan oleh Allah SWT. Maka itu kita katakan sebagai kalam nahi, kalam yang membentuk tegahan. Kemudian tiga, menunjukkan kepada khabar atau kalam khabar. Khabar Allah Ta'ala ni ialah kalam khabar Allah, bukan kita lah. Kalau kita baca surat khabar kan, surat khabar selalu cerita benda yang dah lepas ke cerita akan datang. Cerita yang lepas mana cerita akan datang, tak ada satu pun tak tahu. Lagi 5 hari, lagi 5 hari kereta api ni akan mendarat berdasarkan bila. Orang pun pelik juga. Cuma orang akan bagi tahu akan datang tu pasal sesuatu yang akan terjadi saja, tapi pelaksanaannya belum lagi. Tetapi kalau manusia ni memberi khabar, memberi perkara-perkara yang dikhabarkan ialah perkara yang telah terjadi, bukan yang akan terjadi. Yang akan terjadi itu cerita je, belum jadi tak tahu. Tapi Allah Ta'ala cerita daripada belum alam ini diciptakan lagi. Belum alam diciptakan lagi, Allah dah cerita apa yang terjadi. Perbualan. Allah SWT berkata dengan ruh, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah kata kepada sekalian roh, adakah aku ni Tuhan kamu? Berkatalah sekalian roh itu, qalu bala syahidna, bahkan kau benarlah ya Allah, kau Tuhan kami, kamilah yang bersaksi, kami menyaksikan perkara tersebut. Sehinggalah lolongan ahli neraka, sehinggalah sorak-sorai ahli syurga. Allah cerita nak bagi tahu bagaimana alam menjadi, datangnya Firaun, datangnya Namrus, datangnya para utusan Allah Ta'ala daripada kalangan anbiya dan mursalin, dan juga para sahabat, cerita para sahabat, cerita janji-janji Allah, apa yang akan berlaku masa kiamat nanti. Iza zulzilatil ardu zilzalaha idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah
idza rujjatil ardu rajja. Semua Allah cerita. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Allah cerita. Memang tak terfikir macam mana gunung boleh melayang-layang macam kapas ni. Gunung melayang macam kapas. Bayang kapas terbang melayang macam mana. Macam tu gunung kan terbang macam tu. Allah cerita, tapi belum terjadi. Tapi Allah dah cerita apa yang benar-benar terjadi. Benda tu, perkara tu benar-benar terjadi, akan datang. Kita kalau cakap benda tu, satu benda belum tentu jadi. Tapi Allah cakap ni memang akan terjadi kiamat. Itu termasuk dalam rukun iman. Itu dikatakan kalam khabar. Dan juga Allah kata sebagai kalam wa'ad. Kalam wa'ad ini ialah sebagai suatu bentuk janji baik daripada Allah Ta'ala kepada mereka yang melakukan ketaatan sebagai hamba. Solat, apa puasa, kalau solat dapat apa, kalau puasa dapat apa, kalau puasa orang soleh begini, puasa khawasul khawas begini, puasa budak-budak macam ni, puasa yang yuk dapat macam ni. Macam itulah. Pek ponek macam itulah. Apa ada? Mana semua perkara balasan baik itu diceritakan oleh Allah Ta'ala. Dan juga wa'id yang terakhir, itu kalam wa'id. Itu sebagai satu bentuk ancaman dan juga kita kata sebagai bentuk hukuman, balasan yang Allah nak bagi pada kita sekiranya berlaku keingkaran. Jadi kelima-lima ni merupakan penjelasan daripada kalam Allah itu. Apa yang Allah nak jelaskan kepada kita melalui kalam Allah. Maka Allah menerangkan perkara tersebut kepada kita melalui siapa? Melalui daripada lidah Nabi, daripada lidah Nabi kita Mubarak, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kalam Allah tu dikeluarkan daripada lisan Nabi, daripada hati Nabi yang suci, keluar ni kalam-kalam Allah yang boleh memandu kita kepada kebaikan. Wallah ta'ala alam. Nanti kita masuk dalam perbahasan lebih sikit daripada keterangan lanjut nanti. Ada soalan tuan? Boleh faham tak tuan-tuan sifat kalam? Saya rumuskan di sini, kalam Allah terbahagi pada dua. Satu kalam nafsi, satu lagi kalam lafzi. Kalam nafsi ini ialah kalam yang azali lagi qadim, yang ada pada Allah. Itu hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak bertertib, tidak ada tarkib, tidak ada pecah-pecahan, tidak ada baris dan sebagainya. Itu kalam Allah. Kalam Allah yang berbentuk nafsi, dan kalam itu ialah qadim, kalam yang qadim. Satu lagi kalam lafzi, kalam yang berbentuk lafaz. Kalam ini Allah SWT ciptakan. Kalam ini Allah ciptakan dengan kudrah Allah. Maksudnya kudrah tu fungsinya apa? Ijad dan juga i'dam. Maka kalam Allah yang berbentuk lafaz itu dengan kudrah Allah, Allah menjadikannya bahasa, Allah menjadikannya huruf, Allah menjadikannya sebagai suara, baris dan sebagainya, agar manusia, kalau Indonesia kata, bisa memahami apa yang Allah Ta'ala hendak sampaikan. Kalau kita nak memahami hakikat kalam nafsi Allah, mungkin tak mampu, kan? Mungkin hanya tertentu saja yang boleh mampu. Itu pun dengan izin ataupun dengan kemampuan yang diberi oleh Allah Ta'ala, baru dia boleh memahami. Tapi untuk memahami secara lamsam, secara menyeluruh, maka Allah Ta'ala ciptakan kalam lafzi. Daripada kalam lafzi tadi, itulah bentuknya Al-Quran, pembukuan, pengerekodan tadi tu, rekod-rekod yang apa yang Allah nak sampaikan kepada kita semua. Jadi kalam lafzi itu baharu, bukan qadim. Kalam lafzi itu baharu dan makhluk. Kalam lafzi itu makhluk. Namun walaupun kalam itu kalam yang makhluk,
bahasa itu bahasa makhluk, namun intipati daripadanya itu berasal daripada Allah. Intipati, mana intipati? Perintah solat, perintah meninggal, suruhan, tegahan, perkhabaran, apa lagi, janji baik, janji buruk, itu memang dah ada dalam ilmu Allah dah. Cuma itu sebagai alat untuk memahami apa yang hendak Allah sampaikan. Boleh faham tak? Nanti kita akan tengok kalam Allah dalam kitab-kitab, bentuk kitab dan bentuk suhuf. Sebab ada kitab Allah turun dalam bahasa, ada Zabur, ada kitab Allah turun dalam bahasa Yunani ataupun Suryani, ada kitab Allah diturun dalam bahasa Hebrew, bahasa Ibrani, dan juga kalam Allah yang agung itu Al-Quran diturun dalam bahasa Arab Quraisy, yang ditulis dengan fusahah, dengan bahasa yang sangat tinggi. Dia punya balaghah dia tu ialah balaghah ataupun dia kesastraannya sangat tinggi. Sampai sekarang orang tak mampu, sehingga Allah cabar, jangan cakap satu surah, tak payah satu surah lah, bagi satu ayat menjadilah yang sama macam Quran. Boleh? Tak boleh kan? Baik tu wallah ta'ala alam. Ada soalan ni? Boleh je. Ya? Keikhlasan apa? Keikhlasan. Maksudnya amal keikhlasan tu lah. Ikhlas ini ialah suatu perkara yang kita pun, bagi makhluk pun tak tahu keikhlasan, tahap keikhlasan yang kita ada. Betul. Tapi macam mana kita nak tahu ikhlas ni? Macam mana kita nak tahu kita jadi ikhlas atau tidak ikhlas? Orang yang ikhlas ialah orang yang memberi yang terbaik untuk Allah. Yang terbaik itulah ikhlas. Tapi darjatnya tak tahu di mana. Orang yang ikhlas ialah orang yang paling banyak bertawakal pada Allah. Contoh kita nak solat. Orang yang nak solat, dia kena rasa dia lemah. Ya Allah, aku tak mampu nak melaksanakan solat dengan sebenar-benar solat seperti mana kekasihmu solat. Jadi kita solat kita tak macam Nabi solat. Nabi punya keikhlasan yang tiada had batasan. Hubungan dengan Allah tu sangat tinggi. Kita tak akan mampu untuk mencapai darjat yang begitu. Tapi kita masih menyerahkan urusan itu pada Allah. Keikhlasan itu dalam bentuk kesyukuran, menerima, dan juga pelaksanaannya juga memberi pelaksanaan yang paling bagus. Dari segi istinjaknya, kita dah buang air kan, istinjaknya diambil kira. Nak solat ni contoh, kemudian wuduknya, wuduknya dengan air yang tidak membazir, dengan rata, dengan sunnah-sunnahnya, dengan doa-doanya, kemudian dengan perilaku solat tadi, contoh datang awal ke masjid ataupun membuat persiapan awal untuk solat, mandi dan sebagainya, berpakaian yang bersih, dengan solat mengikuti segala rukun kaulinya, rukun fi'linya, rukun qalbinya, dan juga yang terakhir ialah menjaga nilai solat tadi itu setelah dia melaksanakan solat, dengan tidak meletakkan solat tadi itu kerana kemampuan dia ataupun bukan kerana ingin menunjuk-nunjuk. Maksudnya semua amalan dia buat yang terbaik dan dalam keadaan rahsia. Dalam keadaan rahsia, dia tak cerita pada orang, tak buka pada orang, hatta dia dah lupa dah. Dia lupa. Macam tu orang yang ikhlas ni, dia lupa kebaikan dia. Dia lupa kebaikan yang dia buat, dan dia masih terngiang-ngiang keburukan dia dan penyesalan tadi tu. Itu ikhlas. Kalau dia masih, aku dah solat dah, aku dah puasa, aku dah, itu masih belum nampak, masih diragui keikhlasannya. Tapi orang yang ikhlas, dia tak suka dilihat. Guru kami kata ikhlas itu ialah seperti mana kamu membuang najis dalam tandas. Amal ibadah kamu tu seperti mana kamu buang najis dalam tandas. Ada tak siapa-siapa yang nak tengok? Kamu pun tak suka untuk tunjukkan orang.
kan? Dan kamu pun bila kamu keluar, kamu akan cepat-cepat keluar dan kamu lupa apa yang kamu buat dalam tandas tadi. Itulah contoh. Contoh kan. Jadi itu dah lepas-lepas lagi buat yang baru pula. Dan sentiasa memohon pertolongan daripada Allah dalam ibadah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa orang ikhlas. Wahai Allah, tolonglah aku ya Allah untuk beribadah padamu dan mensyukuri dan mengingatimu ya Allah, menjadikanlah ibadah aku ni ibadah yang baik. Wallah ta'ala alam. Boleh aja insya-Allah sama insya-Allah. Baiklah insya-Allah, kalau tak ada persoalan kita sudahi majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.